Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ni sambung pengajian kita lagi, iaitu risalah fiqh mantiq. InsyaAllah pada hari ini kita masuk kuliah yang keempat daripada kuliah 5. Jadi insyaAllah kita masuk kuliah yang keempat. InsyaAllah habis apa kuliah yang kelima pada malam insyaAllah, iaitulah pada kata aradul khas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ma huwal aradul khasu? Apakah arad khas? Ma huwal aradul khasu? Apakah dia arad khas? Oleh kerana yang kita buat dulu kan, kita buat lajah dulu, yang pernah ngaji muhadarah yang ke berapa saya tak ingat. Jadi kulli ada dua. Jadi kulli ada dua. Mana dua? Ada zati, ada zatiyun, ada aradiyun, ada tamamu mahiyah. Zati ni ada dua. Ada mushtarak, ada mukhtas. Ni pun ada dua. Ada mushtarak, ada mukhtas. Ada mushtarak, ada mukhtas. Jadi kita terlepas belakang semua dah. Kulli dengan makna kata ma yadu ala kasirin. Zati ma kana dakhilan. Ini ma kana kharijan. Ini ma yadullu ala kasirin, barang atau afrad yang banyak. Ini ma kana dakhilan fil mahiyah. Ini ma kana kharijan. Saya ulang alik yang mana terlepas dah. Ada tamu maya ni ma laisa dakhilan wala kharijan. Bukan dakhil wala kharijan. Jadi yang mushtarak ni panggil jinsun. Al-jins kita lepas lagi dah. Mukhtas iaitu faslun. Al-faslu terlepas lagi dah. Tamu mahiyah iaitu an-nau'. Kita lepas lagi dah. Jadi kita lepas lagi dah jins, nau' yang kedua, yang ketiga fas. 3 semua. Hak ni tertib mengikut kitab kita Syekh Yasin Fadani. Tinggal lagi 2. Mana 2? Iaitu mukhtas
al-aradul khas yang kita ngaji malam ni. Satu lagi mukhtarak itu al-aradu al-am. Cukup 5. Jadi cukup kuliah. Jadi kuliah khamsah. Mana? Kuliah 5. So 2 dah. So 2 3 4 5. Cukup 5. Jadi kita dah belajar 3. Ada lagi 2. Jadi kuli dah 5 ni. Dah ikut di mana-mana pun 5 ni. Jadi kita temu satu kuli, kita cari duduk dalam bahagian mana. Pertama kali kita kena kira gini. Apabila temu satu kuli, kita tahu kata lafaz. Lafaz makna dia kuli ke juz'i. Kalau juz'i tu tak kena kira banyak sebab tak ada oleh bahasa ilmu. Selama mana kuli, kuli ni dia tak lagi pada 5 ni. Kalau kita nak kira tadqiq cara halus tak lagi pada 5 ni. Lepas kita nak tahu mana 5, kita kena becek cari ijmal pula. Yang pertama kulli ni termasuk dalam zat ke arab. Zat ke arab. Zat di sini bukan makna tu zati dengan aradi. Zati aradi ni takrif lain. Maksud saya sebut zat dengan arab di sini, zat makna maqam bin nafsi. Berarti kita temu satu kulli. Jadi kita tengok dulu dia ni termasuk dalam azat dengan makna maqam bin nafsi. Ataupun al-arab maqam bizat. Tu. Jadi kulli kita temu mana-mana. Apabila satu kulli tu, kita kena sini dulu, zat ke arab. Contoh, kita kata lafaz apa? Insan. Lafaz insan tu kulli. Pas kulli yang mana di antara zat ke arab? Manusia ni kena tak apa? Kena tak zat ke kena tak sifat? Arab ni kena, kalau kita cara halus ke arab ni kena tak sifat lah. Jadi sifat bagi makhluk panggil arab. Jadi manusia tu zat ke sifat? Kalau gitu zat. Jadi manusia tadi zat. Jadi termasuk zat ni dua. Mana dua? Al-jinsu dengan an-naw. Termasuk al-arab ni 3. Faslu. Aradul khas yang kita ngajar ni. Lepas tu aradul am. Kalau tahu okey. Aradul am 3. Iaitu masuk 3 ni. Setelah mana kita kata insan tu zat. Jadi insan tu bukan faslun. Insan tu bukan aradul khas, bukan aradul am. Berarti dia tak lepas pada 2 ni. Insan, lafaz insan tak ada. Jenis ke nau? Kita tengok. Kita nak tahu jenis ke nau, tengok afrad dia. Kalau afrad dia super, nau. Kalau afrad dia tu lain, makna tu hakikat lain, jinsun. Tak payah ni. Jadi kita nak tahu kata kulli tu kena tahap apa. Dari 5 kita becek situ mula. Zat ke arab? Pecah orang kata zat. Apabila bukan zat, arab tu bukan. Arab tu apabila bukan arab bukan 3. Faslun aradu aradu khas. Bukan 3. Berarti tinggal 2. Jenis ke nau. Apa? Setelah mana kita kata zat, tengok afrad dia. Kalau afrad dia tu super, bukan hakikat lain, hakikat sama, berarti nau. Sebab insan tu afrad dia hakikat tu lah. Muhammad, Yusuf, Ismail, hakikat sama. Mana hakikat dia? Hayawan natik. Sama. Tapi kalau kita kata hayawan tadi, benda hidup. Benda hidup ni kena tak zat. Kalau gitu, kena tak apa? Tengok afrad. Benda hidup ni banyak. Lembu, kerbau, kambing, biring, manusia. Kalau itu hayawan tu, afrad dia hakikat lain jadi hayawan jinsun. Jadi tak payah. Jadi kita cara nak tadbik juz'iyat ni, pertama kali kita tahu satu lafaz, kita tengok dulu kulli ke juz'i. Di situ. Setelah mana juz'i, usah bahas. Tak nak kira sebab juz'i
la tatanaha. Telah mana juz'i la tatanaha, jadi bukan daripada ilmu. Kalau ilmu tu sebagai buat contoh bahaya saja, sebab ilmu ni kuliah. Maka kita tinggal. Kita tahu tu kulli. Setelah mana kita tahu kulli, kita tengok kulli ni belah lezat ke arak. Dia tak lepas pada dua tu. Dia tak ada yang ketiga, dua tu lah. Jadi kita kena menentu situ dulu. Setelah mana kita menentu zat, bukan arak, bukan tiga. Apabila zat tinggal dua. Mana dua? Nauk dengan jin. Tengok afraq dia. Kalau afraq lain, hakikat lain, jin. Kalau hakikat sama, nauk. Tak kata ya lagu tu lah. InsyaAllah pada malam ni kita akan habis. Ma huwal aradul khas, kata musannif kita. Jadi arak ni, kalau tengok lahjah saat ni, duk lalai aradi. Kulli aradi, tapi mukhtas. Wa kulliyun makulun. Tak boleh sama. Kalau kita terperhati, sama sini. Kulli yang sah buat khabar atau afraq yang banyak. Afraq yang banyak ni mukhtalifina bil adad, yang bersalahan pada bilangnya. Dunal haqiqati, bukan hakikat, jadi bersalah bilangnya. Hakikat tula, hakikat sama. Tapi fi jawabi ayyi aradin. Pada jawab soalan yang mana arad, yang mana sifat. Huwa fi ayyi aradin huwa. Pada yang mana sifat ia. Wa yusamma aidan, dinamakan juga, iaitu aradul khas ni khassah. Ia panggil khassah. Tapi ia kena kait bin nisbati ilal insan. Ini buat contoh ni. Yang manakah khassah bin nisbati ilal insan. Kalau kita tengok sini kak, sama khassah. Lepas tu sebenar sini kalau tengok kak, jatuh ni kalau kita kira. Jatuh ni kena lagu ni. Wa yusamma aidan khassatan. Suka tu. Sebenar sini you kena buat contoh. Contoh ke apa? Kadhahiki. Kita buat itu. Kadhahiki, seperti suka. Binisbati ilal insan. You kena buat aku tu. Jadi celah ni khassatan ni bukan sakuk. Bukan ditakluk pada khassah. Khassah ni nak ayat kata yusamma, hak ni jadi maf'ul yang kedua bagi yusamma. Jadi nak ayat katanya binisbati takluk pada sini. Seperti misal zalika kainu kadha misal zalika, misal dimangkit itu adalah kadhahiki, seperti dhahik. Seperti dhahik ini tu binisbati ilal insan. Hal keadaan dhahik ini tu nisbah dengan kepada manusia. Berarti binisbati ni takluk sini. Bidhahiki takluk mahzuf kita kata. Hal apa boleh. Dia bukan takluk ada khas, bukan takluk yusamma dak. Jadi kalau sebenarnya kena orilah kadhahiki binisbati ilal insan. Seperti dhahik. Dhahik tu. Suka ketawa kita katanya dengan nisbah kepada manusia. Maka dhahik ini panggil aradi. Kenapa aradi? Kerana manusia kalau tak dhahik masih tetap lagi zat manusia. Tapi kalau ada, tak ada mengapa. Sepenuh baru. Dhahik ni juga mukhtas. Kenapa mukhtas? Sebab benda hidup yang lain tak ada sifat dhahik ni. Suka panggil, ketawa tak ada. Jadi dhahik ini dia panggil apa? Dia panggil khassah, sifat ketentuan bagi manusia, tapi hak aradi. Soalan tu kita buat soalan kata ayyu syai' yumayyizul insan an ghairihi fi aradih. Yang manakah beza manusia daripada yang lain? Yani yang lain pada sama-sama kata hayawan tu. Tapi yang lain tu fi aradih, pada aradih. Kalau fi zatih jawabnya faslun. Tapi fi aradih jawab dia khassah. Yang mana beza manusia dengan lembu? Yang mana beza manusia dengan singa? Sebab manusia, singa, lembu ni sama-sama kata hayawan ke? Jenis yang sama. Apabila jenis yang sama, kita nak tahulah beza di mana.
Tapi beza di sini bukan nak zati, nak aradi. Maka kita jawabnya dhahik. Apabila sebut dhahik, keluar tubik lembu, keluar tubik singa dan lain lagi daripada benda hidup. Kerana apa? Kerana dhahik panggil sifat ketentuan bagi manusia, tapi aradi. Apa aradi? Makna kata kalau tak ada dhahik, manusia mesti tak binasa. Tu. Jadi dhahik binisbati ilal insan. Habis situ. Pergi pula kepada kuliah yang akhir. Dah. Ma huwa aradul am? Ya, apabila ada hak khassah, ya ada hak am. Hak mustarak. Huwa kulliyu makulun ala kasirin mukhtalifina bil haqiqah. Kulli yang sah, yang boleh buat khabar atas yang banyak, ini atas afrad yang banyak. Afrad yang banyak yang menyalahi pada hakikat. Yang menyalahi pada hakikat. Tengok di sini nak supaya jenis. Tapi illa annahu, tetapi bahwasanya arad am la yuqalu fi jawabi aslan. Tidak dikata pada jawab, yakni pada jawab soalan aslan sama sekali. Tak ada jatuh pada jawab soalan. Kenapa? Kerana hak ni dia tak ada berkaitan soalan sebab arad am tak ada. Jadi tak jadi soalan bagi dia. Tak jadi soalan kita katanya supaya kita kata ma huwa insan. Kalau soalan ma huwa ni biasanya jawabnya jin dengan nau. Kalau soalan ayu syai, jawab dia khassah dengan fas. Jadi soalan dalam ilmu mantik dua tu lah. Soalan yang berkaitan dengan kuliah khamsah, dua soalan tu. Ma huwa atau ma hiya, ayu syai', ayu syai'in yumayyizu atau ayu syai'in huwa. Ayu syai'in hiya. Tak. Berartinya dua soalan ni. Hak soalan berkaitan dengan huwa ma hiya iaitu jin dengan nau. Oleh kerana kita katanya jin dengan nau ni zat, tapi tanya mahwa tu. Ada apa ayu syai' ni dia tanya hasifat. Tapi jawab dia nya khassah dengan faslun. Sebenarnya ada apa boleh, tapi ulama mantik tidak masuk dalam jawab soalan. Pada hakikat, kalau kita nak kira gak arad an boleh sebab ia masuk dalam Arab, tapi ulama mantik tak ada dibilih. Apabila ulama tak dibilih, kita orang nak menuntut ilmu dia pun kena turut dia. Jadi tak ada masuk dalam soalan mana-mana, walaupun mahwa dan juga ayu syai'in huwa atau ayu syai'in yumayyizu. Dah. Tak masuk mana-mana soalan. Dah. Kamashin binisbati ilal insan, seperti yang berjalan dengan nisbah kepada manusia. Kalau itu yang berjalan dipanggil Arab, sifat. Kalau gitu sifat. Sifat ni, adakah ketentuan bagi manusia saja sifat yang berjalan ni? Tak. Jawabnya tak. Kita buat soalan pula. Adakah manusia tak berjalan tu binasa? Jawabnya tak. Kalau gitu, masyin tidak bukan tentu bagi manusia. Dia panggil mustarak. Berartinya lembu pun berjalan, kerbau berjalan, singa pun berjalan. Dah. Orang panggil apa? Aradul am. Arab. Ini sifat umum. Kalau kita cakap sifat hak umum. Makan habis. Jadi bukan kodah hanya manusia saja tak. Jadi sifat ni manusia pun ada. Sifat ni juga lembu pun ada. Sifat ni juga singa pun boleh terima. Dan sebagainya daripada kita kata benda hidup tu. Semua terima berjalan. Sama ada berjalan tu kaki ke dengan apa saja, pengen berjalan. Bergerak. Dah. Jadi kita manusia ni berjalan je guna kaki. Kita katanya, mana bergerak? Pas kita tak ada kaki tu dengan tubuh dia jalan. Kita tahu ulat ke. Dah, kita tahu cacing ke, kita tahu ular ke, kita tahu. Dah. Masuklah ni. Dan juga jalan ni kalau tak ada berjalan, manusia masih ada. Masih tetap mahiyah diri manusia itu. Kalau gitu, masyin ni dipanggil aradi, bukan zati. Dah, dia panggil bukan apa? Bukan
Bukan zati, hanya aradi. Sebab apa? Sebab tak ada binasa lah, tak ada dia. Dah. Sebab itu masin binisbati ila insan dia panggil aradul am. Cukup 5 kulliyat. Jadi 5 semua. Dah. Jadi 5 saat ni saya cara kita nak beza saat ni seperti yang sebut tadi lah. Kita temu satu lafaz, kita tengok dia makna dia kulli ke ataupun tidak. Kalau juz'i itu tidak kita tak nak faham banyak. Kalau kulli, tengok kulli ni termasuk zat ke arad. Zat dengan makna maqama bi nafsih. Arad maqama bi zat. Makna tu. Kalau termasuk zat hanya 2 saja, iaitu jin dengan nau'. Kalau masuk arad 3, iaitu faslun khas arad am. Masalah kita kata katib yang menulis. Katib yang menulis ni sifat. Sifat mana wasah sifat ni. Dah. Kalau itu yang zat yang bersifat yang sifat yang tulis ni. Yang menulis ni, sifat tulis ni. Kita tengok. Masuk dalam apa sifat tulis tu? Sifat tulis ni tentu masuk dalam sifat, masuk dalam arad, tak masuk dalam zat. Kalau gitu sifat tulis ni yang mana satu? Mukhtas ke mushtarak? Kita tengok. Kalau gitu mukhtas. Mukhtas darwa. Mana mukhtas darwa? Faslun dengan khasah. Jadi aradu am bukan. Kenapa aradu am bukan? Kerana katib, sifat menulis ni lembu tak boleh ada, kerbau tak boleh ada, hanya manusia saja. Kalau itu katib hanya sifat ketentuan bagi manusia saja. Tapi tak sudah lagi. Oleh kerana sifat ketentuan bagi manusia ada 2. Khasah dengan faslun. Lepas kita nak tahu mana kata faslun atau khasah, kita tengok. Manusia ni, kita tahu dah kata katib ni sifat ketentuan bagi manusia. Baik, dia panggil khas. Panggil sifat hak manusia. Mukhtas lil insan. Mana sifat tertentu bagi manusia. Baik. Lepas kita nak tahu faslun ke khasah. Tengok di manusia tadi. Manusia tadi kalau tak ada tulis binasa tak. Kita tengok situ. Kalau tak binasa, dia panggil khasah. Kalau binasa, faslun. Lepas tu kita kira. Manusia tak pernah menulis. Mengaji tak nak boleh tak boleh. Adakah yang mati? Ada yang binasa? Tak ada binasa. Kalau gitu tak ada binasa, berartinya khasah. Bukan faslun. Kalau tak binasa, duduk dalam faslun. Tapi kita ingat baik, setiap benda, setiap nau faslun dah sah. Tak sah nak berbila faslun. Tapi manusia ni telah ijma' dah ulama mengatakan faslun bagi manusia ialah natik, tak hilah. Artinya kalau kita dah tahu kata faslun manusia natik, lain pada natik tak boleh panggil faslun. Jadi makna tu khasah. Kalau sifat ketentuan bagi manusia masuk dalam khasah semua. Katib, qari, muhaddis, nahwi, mufassir, faqih, mutakallimin, lughawi, nahwi, ila akhirih. Semua tu panggil sifat ketentuan bagi manusia, tapi duduk dalam bahagian khasah. Oleh kerana faslun tak sah nak berbila. Oleh kerana faslun bagi tiap-tiap nau ini telah menempat ijma' ulama mengatakan setiap nau, setiap zat kita katanya benda yang sempurna diri sesuatu saat itu mustahil nak berbila faslun. Jadi faslun hanya satu ya. Setiap nau. Lepas kita nak tahu kata ada itu fasl, kita nak tahu kata faslun bagi tiap-tiap nau atau setiap benda saat itu, setiap zat saat itu tak dapat tidak, ia kena kembali kepada ahli takhassus. Kita tengoklah, kalau berkaitan dengan ilmu binatang, berarti kena kembali kepada ahli takhassus ilmu atau ulama yang nak cara binatang. Kita katanya kalau ulama Islam seperti Syekh Demiri, kitab Syarh Hayawanil Kubra, Hayatul Hayawanil Kubra, ya hamnate, ya susu hamnate, ya ta'rif nate,
Mulai dengan kelima asadun, kelima asad. Asad tu apa makna dia? Pak ada gapo nama yang searti dengan asad murad dengan asad ada apa nama? Kelima asad ni ada tak sebut oleh Quran, kelima asad ni ada sebut oleh hadis, kelima asad ni ada dak oleh sahih. Pak asad ni bahaya ke dak? Manfaat ke dak? Ahmad Demiri rahimahullahu taala mati pada tahun 808 Hijriah. Dia sebut oleh kitab dia Syarhu Hayati Hayawanil Kubra. Kita rojak. Hak tu kita katanya hatu pahaga apa lagi? Hatu muhe. Kena aku kan dia ulama nabat. Ulama tu muhe apa lagi? Tentang biji-biji lah tanah. Tengok ulama kimia kita dah. Tentang benda apa? Benda kita kata manusia. Ni dalam tubuh manusia segala orak-orak gapo ni. Tu segala. Hak tu kembali kepada ilmu kedoktoran. Dia dah tahu. Apa lagi? Jadi nak ayat kata benda semua tu kita katanya ia panggil ulama takhasus bagi. Kita nak tahu bagi kita kata fiqh, cara fiqh atau ulama. Jadi semua tu ada ahli masing-masing. Jadi ahli takhasus tu lah dia boleh tahu hakikat benda bagi dia. Habis tu kita tak lepas pada ulama takhasus. Kita tak lewat buat mudah-mudah dengan ilmu. Nak kata seorang ni ia bukan semua alim. Ya alim dia masing-masing. Lepas tu kita tengok dia lah. Lepas tu kita rojak dia. Dia tahu hakikat sesuatu benda tu. Ni yang panggil ilmu lagu tu. Jangan ketemu orang mengatasi segala ilmu kita kata. Boleh kata satu korong tu tak apa orang kali. Kita katanya boleh bukan tak ada tapi payah bertemu. Boleh kalau satu media buat 3 gitu ya. Sebab kata si bawah terkenal nahwu ya. Kita kata Imam Syafi'i kita terkenal fiqh, bukan makna kata tak pandai ilmu lain. Ya gitulah. Ada lagu setelah ilmu kumuro lagu itulah. Baik. Ma huwal aradul lazim ila kam yang qasimu aradul mutlaqan kepada berapakah terbagi arad semata-mata. Ni arad di sini tak kait arad am arad khas tak kira, tapi kalau kita tilik semata-mata arad dengan tak ada tilik khassah dengan am, arad semata-mata tak ada itu terbagi ada berapa? Jawab dia yang qasimu ila qismaini terbagi kepada 2. Aradun lazimun wa aradun mufarikun. Jadi kalau kita buat lajah di sini enggak yang mana tadi lajah di sini jadi mustarak doa ni ada 2. Semata tak arak ni. Semata arak ada 2. Jadi hak ni pun ada 2. Hak ni pun ada 2. Ya ada lazim ada mufarik. Ada lazim ada mufarik. Ada lazim ada mufarik. Kemudian musannif kita rahimahullah taala nak tafsirkan satu persatu. Ma huwal aradul lazimu? Apakah arad lazim? Sama ada aradul am, sama ada aradul khas. Hak lazim. Apa makna lazim? Huwa mamtana'an fikakuhu an ma'rudihi, barang yang tertegah oleh asing bagi daripada mausufnya, yakni daripada sifatnya. Ma'rud di sini kena kepada zat. Kenapa sebut ma'rud di sini? Kerana sebut arad lawa dia ma'rud. Kalau sebut sifat mausuf tak apalah, alaqal itu mustalahat. Tapi dikarenakan ma'rud di sini kena kepada zat. Barang yang tak boleh asing dengan zat, barang yang tak boleh becek dengan zat. Mana sifat hak ni tu nak becek dengan zat tak boleh. Sebab kata zat dengan sifat tu lagu tu lah. Sebab kata zat pasti kena sifat lagu tu. Jadi di antara sifat dengan zat nak asing tak boleh. Dia panggil aradul lazim. Sama ada aradul khas ataupun aradul am. Ya contoh ke apa? Kadhahikin bil quwwah bin nisbati
lil insan. Seperti dhahik bil quwah. Quwah di sini bukan makna kuat ni. Quwah di sini makna musta'id, makna kata persiapan. Dhahik bil quwah makna kata persiapan suka. Makna sedia untuk nak suka. Makna boleh terima suka. Bil quwah. Lawan dia bil fa'. Bil fa' ni duk suka ha tu dah. Ha tu bil fa'. Bil fa' ni suka makna buat. Bil quwah dengan fa'. Supaya kata kita mudah dah. Kita ni duk ngaji sekarang. Duk ngaji sekarang ni panggil ngaji bil fa'. Duk ngaji lah. Duk ngaji lah ni. Apa panggil durus. Bil fa'. Ngaji selalu dah. Kalau kita katanya kita duk tidur. Kita tengah duk makan nasi, kita kata. Duk tidur duk makan nasi boleh juga panggil ngaji, tapi ngaji bil quwah. Kenapa bil quwah? Kerana dia tidur, dia bangun pagi nak ngaji. Kerana dia makan nasi, lepas makan nasi dia nak mengaji. Kita boleh hukum ketika makan nasi, ketika tidur, kita boleh hukum mengaji. Ngaji di situ adakah bil fa'? Tak. Kalau kata bil fa' mustahil. Kenapa mustahil? Sebab dia tidur, nak ngaji no. Masa yang sama tak boleh. Kita kata nak mengaji, tak boleh. Kita kata duk tidur, lepas tu duk makan nasi. Duk makan. Artinya ngaji bil quwah di situ makna tu hukum setagi. Makna dia boleh terima. Lepas dia makan nasi boleh dia ngaji. Lepas dia bangun tidur boleh dia mengaji. Tamanya bil hak tu dipanggil bil quwah. Satu lagi bil fa'. Bil fa' duk ngaji selalu. Kalau gitu dhahik bil quwah. Makna kata dhahik bil quwah. Artinya tak ada suka dia duk tidur. Tak ada suka dia. Ataupun dia duk murih kat orang. Nah. Ataupun dia duk murih kat orang. Dia tak ada suka dia. Dah. Tapi pada hakikat tu, ketika tu dia panggil dia boleh terima suka. Apabila boleh terima suka, ikut masa mana, walau dia tidur, walau tak apa sahaja kali pun, sifat dhahik ni dia panggil nak asing dengan manusia tak boleh. Bil quwah. Apa bil quwah? Makna persiapan. Dia ni sentiasa duk persiapan nak suka mata. Makna boleh terima suka bila masa. Makna tu boleh terima suka pada bila masa. Apabila terima suka pada bila masa, berarti sifat terima suka pada bila masa dengan manusia nak asing tak boleh. Dipanggil lazim. Mana nak asing tak boleh. Wa kamutaharrikin wa mutanaffisin. Kalau itu dhahik, nasbah manusia panggil khasah. Wa kamutaharrikin wa mutanaffisin, ini panggil aradu am. Bil quwah. Apa bil quwah? Supaya hak ni juga. Binisbati lil hayawani, nisbah dengan hayawan. Sebab tu hayawan bergerak. Yang gerak dia tak ada apa situ. Panggil bil quwah sini makna kata kau hidup dia ni tu. Ketika hidup dia, makna kata dia boleh terima gerak. Dia tak ada gerak lagi. Dia boleh terima gerak. Panggil mutaharrik bil quwah. Wa mutanaffisin, dia duk menyawa, duk menafah. Bil quwah. Bil quwah kita kata hidup dia kan nyawa. Kita kata dia kan nyawa dah. Kita kata hidup dalam air ke, duk menggunakan air. Yang orang nafas panjang ke, dia kan nyawa. Dia tengah tu kan dia tak ada menyawa, dia ada nafas dia tu. Berarti ketika tu dia boleh nak nafas bila masa. Ketika dia kan dia bahasa nak menafas, dia menafas. Boleh. Berartinya sebut kata bil quwah, apa saja sifat mana bil quwah, nisbah dengan zat saat itu, nisbah dengan ma'ruf, dia panggil aradul lazim. Bil quwah. Apa bil quwah? Iaitu bersedia ataupun terima. Lawan dia apa? Ma huwal aradul mufarik. Apakah arad mufarik? Ialah huwa malam, barang tidak yang tanik tidak tegah. Infikakuhu, oleh asingnya ma an ma'rudihi, daripada mausuhnya, daripada zatnya, zat gimana. Mana tidak tertegah, mana boleh asing, boleh becek. Bukan duk tepek seumur tak. Stada, tak ada. Itu dia panggil mufarik. Mufarik kita katanya becek. Stada, tak ada. Sifat tu. Seperti kadhahikin bil fi'li, seperti ketawa selalu dah. Apabila dia tengok benda nakal-nakal, dia suka.
Adakah sifat suka tu boleh 4 je? Ya, tak. Mana suka boleh 4 je? Dia tidur tak suka dah lah. Kalau suka tiga-tiga tu boleh tengigah. Tapi golek tak. Berartinya sifat suka tu dia boleh asing. Tu habis panggil dhahik bil fa'. Dhahik bil fa' ni suka selalu dah. Apabila dengar cerita nakal-nakal, suka selalu dah. Suka tak adakah? Apabila dia dengar cerita suka, lepas tu cerita berhenti, habis cerita, hidup suka lagi, suka siapa bila masa. Tak juga, mana tak boleh hadir. Walaupun mungkin, wakil tak. Dia tidur tak suka lah. Dia makan nasi, dia makan air, dia minum air, tak suka lah. Artinya sifat dhahik ketika dia berhenti, ketika dia tidur tu, dia panggil mufaraqah, asing pada dia. Tu. Binisbati lil insan, nisbah dengan manusia. Contoh. Lepas tu yang lain sama kita qiyas lagi lah. Kita katanya mutaharrik bil fa', gerak selalu dah. Adakah gerak selalu saat ni tu? Dia panggil mufarik. Kenapa mufarik? Kerana dia ni bukan duk gerak seumur. Semenjak hidup sampai yang mati bukan gerak seumur. Adakah jadi dia? Berartinya gerak bil fa' aradun mufarikun. Arad yang boleh pecah. Yang boleh asingan daripada sifat. Sebab apa? Sebab dia bukan duk gerak seumur. Begitu kat dia. Sakin bil fa' dia selalu dah. Dia selalu dah ni bukan duk dia seumur. Dia ada gerak. Berarti sakin bil fa' aradun mufarikun. Jadi kita tak payah beza sini sebut kata sifat apa saja. Kalau kata bil quwwah, makna persia, ada makna terima, berartinya aradul lazimun, sama adanya khassah ataupun aradaan. Tapi kalau sebut kata bil fa', sifat saat ni tu bil fa' selalu dah, dengan cara otomatik dia panggil aradul mufarik. Kerana mufarik sebab sifat saat ni tu dia tak boleh duduk tepek semua. Kalau suka bukan suka semua. Kalau gerak bukan gerak semua. Dia bukan dia semua. Berartinya arad saat ni tu arad mufarik, boleh becek, boleh terima yang lain. Dah. Sampai itu kalau bil fa' mufarik, bil quwwah lazim. Itu perbezaan yang kita nak apa? Nak beza. Kalau tak kait misalnya, bolehlah kita katanya kadhahikin binisbatil insan, seperti dhahik. Dhahik tak ni tu kita nak kata lazim ke mufarik. Tengok takdir kita. Kalau kita kata lazim, berartinya kita nak takdir apa situ? Bil quwwah. Misalnya tak sebut dhahik binisbatil insan. Tapi dia kata anak lazim. Buat contoh. Tengah kita kata marinya buat arak lazim. Contoh apa? Kadhahikin, seperti suka binisbatil insan. Kalau suka dengan nisbah manusia, kita kena takdir lagi. Takdir lah aku nak ai bil quwwah. Tak gitu. Sebab ia lazim. Tapi kalau dia katanya arak mufarik, dia tak sebut juga bil fa'. Dia buat contoh. Kadhahikan juga binisbatil insan. Kita nak takdir ai bil fa'. Lagu tu. Sebab kalau kita tak takdir lagu tu, jadi tanakut. Apa tanakut? Jadi berawal. Dah. Lazim mufarik. Contoh tu lah. Contoh sama. Arak lazim. Dhahikin binisbatil insan. Tak ada sebut kuwah. Arak mufarik. Dhahikin binisbatil insan. Tak ada sebut bil fa'. Tak kehak tu lah. Tengok contoh. Tak. Hakikat lain. Kita nak takdir. Takdir mana? Tengok di yang nak apa lazim. Takdirnya bil quwwah. Yang nak apa? Mufarik. Takdirnya bil fa'. Ila akhir. Inilah bahagia arak. Dah. Ini lajah yang mana kita buat. Jadi kalau turut lajah tak tafsir gak dah. Faslun dah 2. Faslun qarib. Yang kita lagi dah. Faslun qarib. Dengan faslun ba'id. Jenis ada 2 yang kita ngaji dah. Qarib
dengan baik. Ni tafsir ni. Jauh huraya di pecah. Dah. Habis itu. Yang mana kita belajar lagi. Kemudian kita kata musannif kita rahimahullah lagi. Sambung. Jadi habis itu. Nuktah ni habis lah. Nuktah kuliah khamsah habis lah. Kemudian musannif kita mulai soalan sini ni nak masuk hal lain. Nak bicara hal lain. Iaitulah tauti'ah ataupun muqaddimah nak masuk makulah asyarah. Makulah asyarah. Makulah asyarah musannif kita masuk dalam ilmu mantik. Habis itu dalam kitab kita ni ada makulah asyarah. Setengah ulama makulah asyarah tak ada masuk dalam mantik. Setengah ulama masuk dalam ilmu, kita kata ilmu metafisika. Kalau istilah mana sakut paut dengan benda gaib, yakni ilmu ketuhanan, ilmu ilahiyat kita kata. Masuklah tu. Jadi sebelum nak masuk sifat ketuhanan kena ngaji makulah asyarah dulu. Kena reti arak, kena reti jauhar, kena reti kam, hingga seterusnya daripada makulah asyarah. Setengah ulama tidak masuk dalam ilmu tauhid ataupun ilmu ilahiyat tadi, dan juga tidak masuk dalam ilmu mantik. Jadi mustakil. Itu perselisihan masalahnya letak ilmu makulah duduk di mana. Tapi musannif kita rahimahullahu ta'ala ilmu makulah ni dalam ilmu mantik. Yang kita akan bahas ni, tapi bukan malam ni, insya-Allah pada muhadarah karimah. Cuma daripada sini soalan yang kita akan baca ni, iaitu ma hiya maratibul ajnasil mutasalsilati ni, akan sebagai tamhid atau permulaan atau muqaddimah atau madkhal nak masuk makulah asyarah. Kita tengok sikit. Ma hiya maratibul ajnasil mutasalsilati. Apakah dia peringkat jenis yang tasalsul, yang bertali daripada atas turun. Tu tasalsul lagu tu. Jawab dia maratibu peringkatnya, peringkat bagi ajnas. Salah satu tiga. Mana tiga? Jinsu alin wa jinsu safilin, jinsu alin wa jinsu safilun wa jinsu mutawassitun. Jenis ali, jenis hak tinggi, jenis hak bawah, jenis hak tengah. Pak adakah belawai dengan kita ngaji dulu jinsu ba'i, jinsu qarib? Tak belawai. Benar tu lah, tapi dia kira lagu lain. Sebab kata jinsu qarib yang kita ngaji dulu. Ba'i tu ya ada martabatin, bi martabatain ini bisa lah maratib. Yang mana kita belajar dulu. Ada pun hak ni dia tak ada situ. Dia tak ada martabat dak. Dia ada mutawassit. Apa sebut mutawassit ni? Hak dulu tu termasuk le ba'i dah. Jadi yang ni bila suku, hak dulu tu bila sekali ba'i itu termasuk le ba'i, hak alin dan juga hak mutawassitin. Dah. Adapun jinsu qarib dia panggil jinsu safil ni bahagian ni. Mustalah tak mau ya. Tak belawai apa. Kalau kita tengok le kitab lain pun samalah. Ulama bahagi jenis ni qarib baik, tengahnya bagi tiga seperti mana ni. Ma huwal jinsul aliyu, apakah jinsi ali, jenis hak tinggi? Ialah ma, kalau kita tengok syajarah Fafarius mana dulu yang kita buat dulu. Syajarah Fafarius dulu yang mana muhadarah terdahulu dah. Jinsu ali, apa makna jinsu ali? Jinsu ali ialah ma la jinsa fauqahu, barang yang tidak jenis di atasnya. Mana di atas dia tak ada jenis. Wa tahtahu ajnas, dan di bawah dia tu berbilang jenis. Jadi banyak jenis. Bawah dia tu banyak jenis. Wahwa jinsu ali ni amul ajnasi, seumum bagi segala jenis. Hak ni lah hak luah kali bagi jenis. Wa yusamma, dan dinamakan jinsu ali ni jinsal ajnasi, jenis bagi segala jenis. Aidan juga kal jauhari wal kam. Contoh kal jauhar wal kam. Kan ni masuk dalam Arab. Tengok saja Fafarius. Berartinya jauhar ni kemencak. Berarti atas jauhar tak ada dah.
Jadi apa mana jinsun ali? Ma la jinsa fahu, tak ada jenis atas ni. Jadi atas jauhar tak ada jenis. Tapi watah tahu ajnas, lekwah jauhar ni pecah. Jismun, namin, hayawan. Nah, maka tiga-tiga ni panggil jenis. Ni jenis juga. Ni pun jenis juga. Ni pun jenis juga. Berarti lekwah jauhar ada berbilai jenis. Maka jauhar ni panggil jinsun alin. Jenis yang tinggi. Ceklah kita khabar situ. Satu persatu. Ma huwal jinsul safilu. Apakah jenis yang bawah? Tanya jenis yang tinggi, jenis yang bawah. Ialah ma kanat fauqahul ajnasu. Barang yang adalah di atasnya, di atas rumah ialah ajnasun, beberapa jenis. Atas dia tu banyak jenis. Wa tahtahu anwa'una, lekwah dia banyak nau, tak ada jenis. Lekwah dia nau. Atas dia tu jenis banyak. Au huwa, ataupun dia tu jinsus safi tu akhassul ajnasi, sekusu-kusu bagi jenis. Yang ni jenis hak paling spek, hak paling halus. Kal hayawan ni, seperti hayawan. Kalau kita tengok secara serius, hayawan ni hayawan ni jadi cotan banyak. Ada hayawan tadi ni. Hayawan ni dek tah dia, mana dek tah dia? Namin, jismun, jauhar, tiga ni jenis. Atas dia tu banyak jenis. Lekwah dia, mana lekwah dia? Insan, bakar, asad. Jadi insan, bakar, asad nasbah hayawan dia panggil nau. Segala nauk ni, nauk pertama insan, nauk yang kedua bakar, nauk yang ketiga asad. Dah. Jadi lekwah al-jinsu safil berbila nauk. Lektah pada jinsu safil berbila jenis. Lagu tu. Seperti hayawan. Ma huwal jinsul mutawassitu, apakah jenis yang tengah? Hak tengah. Huwa ma kana fawqa jinsun wa tahtahu kadzalika. Barang yang di atasnya, barang yang adalah di atasnya, atas mengatu jenis, dan di bawahnya dipanggil ma tu kadzalik, seperti itulah. Yang ni seperti di atas. Yang ni sama-sama kata ada jenis. Dah. Wahu au huwa ma kana a'amma minal jinsi safil. Ia mah itu jenis mutawassit ni adalah ia jenis mutawassit lebih umum, lebih luas daripada jenis hak bawah. Kalau kita nak banding jenis hak bawah dia lebih luas. Wa akhassu minal jinsil ali. Dia ni lebih sepek, lebih khusus daripada jinsu ali. Kana kal jismin nami. Seperti nami wa mutlaqil jismi, dan mutlak jismi. Mana? Ni. Mutlaqul jismi dan nami. Maka dua-dua ni panggil jinsu mutawassit, jenis hak tengah. Kenapa panggil jenis hak tengah? Kerana di atas dia ada jenis dan juga di bawah dia ada jenis. Kalau dia tilik di bawah, dia ni lebih luas. Kalau dia tilik naik ke atas, dia ni lebih sepek, lebih akhas. Sebab dia duduk tengah. Kalau dia tilik di bawah, ni dia tilik pada hayam bawah, dia lebih besar. Dia pecah daripada atas, dia ni lebih halus, lebih spek. Sebab itu am nisbah bawah, akhas nisbah atas. Itu dipanggil jinsu mutawassit. Ni sebagai tautiah, sebagai mukaddimah nak masuk makulah asyarah. InsyaAllah pada muhadarah qadimah kita akan masuk makulah asyarah. Kerana makulah asyarah ni merupakan satu ilmu suku bagi ulama tersatu. Sabit tu kita pelajar-pelajar ataupun tutup akhir yang pernah belajar ilmu ni kebanyakannya belajar dengan cara asing, ilmu makulah suku, tak ada berkaitan mana-mana. Tapi dekat yang sama ada ulama karya ilmu makulah, termasuklah ilmu tauhid. Seperti kita katanya masuklah kitab apa, tawalek, kitab tawalek bagi Ibn Badawi, maqasid, kitab apa ni, tahzib, kita kata tahzibul kalam bagi Sa'ad Taftazani. Tu masuk ada makulah lah tu.
Dan juga kita tak ada makulat hak suja'i. Ni hak tu ma'ruf. Makulat suja' ni ma'ruf. Banyak kita belajar. Hak tu mustakil, tak ada masuk mana-mana, hanya tunggal jaga dia. Ala kulha, walaupun tunggal masuk melalui mantik, masuk ilmu kalam, hak tu tak ada masalah bagi kita orang permulaan. Yang penting kita kerti mustalahat. Ilmu makulat. Insya-Allah hak tu muhadarah qadimah. Dah. Pada pengajian lagi akan datang, kita akan nak bahas makulat asyarah. Dah. Maka bahas minggu lagi akan datang ni saya nak buat mukadimah sikit banyak tentang makulat asyarah. Saya nak fardu takdir katanya makulat asyarah ilmu suku. Jadi saya nak sebutnya apakah takrif ilmu makulat, apakah maudhu' ilmu makulat, apakah faedah ngaji ilmu makulat. Jadi saya nak buat fardu takdir walaupun kita hak belajar kita yang belajar ni duduk sekali mantik. Jadi sebagai tambahan. Hak tu insya-Allah pada muhadarah qadimah. Maka sekarang ni saja pada malam ni, iaitulah suka kata musannif al-maqulatul asyru kam aksamul jinsu ali aksamuhu asyaratun. Mereka kata wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.